Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah? Alhamdulillah kita masih lagi berada bersama-sama dengan Masjid Darul Ghufran dalam membahaskan kitab kita, kitab Riyadhus Salihin. Alhamdulillah saya daripada pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong segala aktiviti Masjid Darul Ghufran. Mudah-mudahan segala jasa baik tuan-puan, adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasalah ada niat dalam hati kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada kali ini kita masih lagi membicarakan tentang bab 186 iaitu keutamaan berazan. Pada minggu yang sebelumnya saya sudah pun membicarakan beberapa hadis tentang dalam bab tersebut. Kali ini kita menyambung sedikit lagi dalam bab azan, keutamaan berazan. Sudah pun kita bincangkan pada minggu yang sebelumnya bagaimana para muazzin tu, iaitu orang yang berazan tu adalah sepanjang-panjang leher manusia besok pada hari kiamat. Tu kita dah bincangkan pada minggu yang sebelumnya. Nak menunjukkan kelebihan. Orang tahu. Jadi pada hari kiamat tu nanti kalau nampak yang lebih tinggi daripada yang lain tu, sudah tentu mereka itu adalah orang-orang para muazzin. Kerana selalu reach out to people kan. Panggil orang kepada kejayaan, panggil orang kepada solat dan panggil orang kepada kejayaan. Hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Dan juga kita sudah membicarakan bagaimana disuruh kita untuk menjawab segala azan yang dilaungkan oleh para muazzin. Misalnya kalau bila masuk syahadah tu kita ikut samalah, asyhadu alla ilaha illallah tu pun ikut asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian bila masuk hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Cuba kita fikirkan. Jadi dekat sini sebenarnya untuk datang kepada tempat solat dan untuk datang menjadi hamba Allah yang berjaya adalah tertakluk kepada kemampuan dan kekuatan kita yang tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabkan itu bila saya dengar orang baca hayya 'alas solah hayya 'alal falah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Dia menusuk dalam jiwa kita sebenarnya. Kenapa kita sebut begitu? Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang gerakkan. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pergi solat. Sebabkan itu tak ramai orang yang mampu untuk mengerjakan solat pada waktunya, tepat pada waktunya, awal waktu kadang-kadang, melainkan dengan mereka yang Allah beri kemampuan untuk melakukan demikian. Allah gesa dia, Allah ingatkan dia, Allah sentiasa ingatkan dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu-waktu yang tertentu. Begitu juga bangun malam, solat tahajud, dan juga solat-solat sunat yang lain. Semuanya adalah dengan tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hadirin hadirat sekalian, muslimin-muslimat sekalian, bagaimana powernya keberkatan ataupun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita jika dia memanggil kita untuk pergi ke solat. Kerana dengan solat itulah manusia akan mendapat kejayaan. Di sini kita tambah lagi dalam bab tersebut, iaitu hadis yang seterusnya. Pada minggu yang sebelumnya kita berhenti sampai hadis ke-6. Kali ini kita sambung lagi pada hadis yang ke-7. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ halat lahu syafaati yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu
bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika sudah selesai mendengarkan azan lalu mengucapkan, yang erti ini bacaan selepas azan kan, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad. Kalau kita dengar selalu azan, lepas azan iaitu nanti akan baca, ada seorang yang akan baca doa ni kan, nanti disebutkan dengan dah bahasa Melayu dia, ya Allah, yang maha menguasai doa yang sempurna serta solat yang akan didirikan. Ya Allah yang maha menguasai doa yang sempurna serta solat yang akan didirikan, iaitu Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah, doa yang sempurna serta salat yang akan didirikan. Dakwah tu dekat sini termasuk panggilan panggilan yang sempurna ni, dan solat yang akan didirikan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Yang belakang tu kan selalu kita dengar kan, berilah Muhammad, Nabi Muhammad kita tu wasilah dan keutamaan, bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu selalu yang telah engkau janjikan, selalu kita selalu dengarlah last kali gitu kan. Kemudian maka akan dapatlah ia memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Ini kata Nabi, maka halat selahu syafaati yaumil qiyamah. Jadi kalau dalam buku kan, dalam buku tersebut wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata, sampai situlah dia punya doa dia hadat selahu syafaati yaumil qiyamah tu yang Nabi akan sebut, Nabi sebut, maka akan perolehlah ia, maka akan dapatlah ia memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Jangan baca lagi halat selahu syafaati yaumil qiyamah, ingat doa baru kan, tak ada. Mana tahu ada yang baca, bukan sampai wa'atah lagi, ataupun innahu la wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atah innaka la tuhliful mi'ad kan, sampai situ kita baca kan, sesungguhnya Allah tu tidak memungkiri janjinya. Lepas tu awak cakap ada lagi pula halat sahu syafaat yaumil qiyamah, tu bukan doanya, itu yang Nabi beritahu kelebihannya. Jadi mereka yang baca doa ni, doa selepas azan, akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kelebihan lah, kita baca ni doa, maknanya doa selepas azan. Jadi lepas doa lepas wudu, lepas kita wudu ada, lepas kita masuk, kita siap untuk solat, kemudian azan, kemudian kita baca doa. Semasa azan tu kita ikut, kalau asyhadu alla ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar, ikut Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, ikut asyhadu alla ilaha illallah, sampai ke hayya 'ala solah hayya 'ala falah, kita tukar la haula wala quwata illa billah sampai habis kan. Lepas tu dah habis azan, kita baca doa azan ni, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan danil ladzi wa'anta innaka la tuhliful mi'ad kan. Kemudian baru nanti qamat pula. Ini lepas ini kalau kita nak doa apa-apa lagi pun boleh. Antara azan dan qamat tu doa. Nanti kita akan baca lagi hadisnya yang berkenaan dengan fadilat tersebut pula. Kemudian nanti kita lepas dah azan masuk qamat, kalau dah qamat tu kita dah tak boleh duduk lagi lah, terus mesti berdiri. Jangan solat sunat apa lagi, pasal solat nak didirikan. Qamat tu maksud dia apa? Iqamah, nak berdirikan solat, nak beritahu orang. Jadi kalau orang tu datang sudah waktu qamat, dah tak boleh lagi nak solat sunat-sunat apa lagi, terus masuk dalam solat fardu. Jangan lagi nak solat tahiyatul masjid, jangan lagi nak solat qabliyah lagi, dah tak ada lagi, masuk terus. Mudah-mudahan akan dapat kelebihan tu semua, kerana fadilat solat berjamaah adalah 27 berbanding dengan solat bersendirian. Ya. Kemudian kalau kita ada peluang untuk memilih mana satu, misalnya kita tengok tadi dah azan, dengar waktu datang tadi tak ambil wudu dah azan, mungkin sekarang ni tengah
masa lah untuk memberi peluang untuk orang solat sunat dan sebagainya. Sang kita dah siap ni, kita tengok belum kamat lagi, so kita boleh ambil masa lah untuk solat sunat yang agak ringan. Jadi dengan terus solat qabliyah, jangan solat masuk masjid dulu semua, tahiyatul masjid semua. Jangan, takut tak sempat. Jadi ambil yang lebih penting, iaitu solat sunat qabliyah. InsyaAllah akan dapat sekali sunat tahiyatul masjid. Kerana kelebihan solat sunat tahiyatul masjid, apabila kita datang, kita tak ada apa-apa, belum ada solat lagi nak didirikan, kita masih lagi menunggu-nunggu. Itu adalah masa yang baik untuk kita solat menghormati masjid, tahiyatul masjid. Cuma kalau kita perlu memilih antara solat tahiyatul masjid dengan juga solat sunat qabliyah, pilih solat sunat qabliyah. Jika ibu-ibu dengan adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari sekalian perlu memilih antara tahiyatul masjid ataupun sunat qabliyah, maka pilihlah sunat qabliyah. Kerana sunat qabliyah ni, kelebihan dia adalah untuk membantu melengkapkan kesalahan ataupun kecacatan yang ada pada solat fardu kita. Kemudian itu adalah kelebihan mereka yang baca doa lepas azan, iaitu Nabi bilang, halat selahu syafaati yaumul qiyamah, maka akan dapatlah ia memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Syafaat tu pertolongan. Ada pertolongan melainkan pertolongan Allah, dan juga syafaat pada para nabi. Kemudian seterusnya, hadis ke-8, an Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qala hina yasma'ul mu'adhdhin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sampai situ. Rufiqa lahu dzambuh, rawahu Muslim. Apa yang perlu kita baca ni disebutkan di sini daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya beliau bersabda, barang siapa yang ketika telah selesai mendengarkan azan lalu mengucapkan yang ertinya, lalu ni lepas dia dah mendengar azan, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi ada lagi satu bacaan, bacaan lepas azan, iaitu maksud dia apa? Saya menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Saya rela dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Muhammad sebagai Rasul, dan dengan Islam sebagai agama. Sampai situ. Yang tadi saya sebut wabil islami dina, sampai situ. Jadi pahala dia apa? Ghufira lahu zambuh, maka diampunkanlah dosanya. Macam itu. Okay? So apa ayat dia? Jadi tadi kan kita ada baca satu, Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Banyakkan orang rujuk kepada kitab mari semayang kan. Boleh baca ambil yang itu. Dan kebanyakan orang ASEAN kita menggunakan bacaan yang sama. Dan lagi satu bacaan di sini, apabila di sini disebutkan ketika setelah selesai mendengarkan azan lalu mengucapkan apa? Lagi satu bacaan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Di situ ada satu bacaan, iaitu saya menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Saya rela Allah sebagai Tuhan, seperti apa ni, seperti pledge janji taat setia. Rela Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Islam sebagai agama. Maka apa kelebihannya? Maka diampunkanlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan dua bacaan doa selepas azan. Kemudian hadis terakhir dalam bab ni
iaitu dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Iaitu dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Tadi yang saya sebutkan kan. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan. Jadi yang tadi saya sebutkan kan adalah doa antara azan dan iqamah. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, setelah kita baca doa tadi tu kan, iaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad. Ataupun kita boleh baca sambung lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Pandai kita nak baca apa doa pun boleh. Doa antara azan dan iqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa la yuraddu bainal azan wal iqamah. Jadi doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara azan dan iqamah. Mudah-mudahan masjid-masjid kita dapat kita datang semula meraikannya, solat bersama-sama berjemaah dengan rasa aman, tenteram, tak ada sifat-sifat misalnya takut kepada orang-orang yang bersebelahan dengan kita ke dan sebagainya. Perangai-perangai yang banyak timbul pada ketika ini kerana sifat takut atas wabak yang berlaku. Memang patutlah juga kita berasa khawatir, takut, tapi janganlah sampai kita melampaui batas. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa azan dan iqamah ni, agar keselamatan kita yang selama ini dan kebebasan kita lah dalam beribadah dan sebagainya dapat kita raikan semula, dapat kita lakukan semula, dapat kita rasakan sekali lagi. Mudah-mudahan banyak-banyakkan berdoa, ambil masa-masa peluang ni. Jadi ini salah satu daripada masa-masa doa yang mustajab. Doakan semoga anak cucu kita, keluarga kita, pasangan, ibu bapa kita, adik-beradik kita, jiran tetangga, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat baik kita, kemudian alim ulama kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, kaum muslimin, muslimat, dan juga penduduk-penduduk dalam negara kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan jauhkan daripada segala wabak dan penyakit. Sekarang wabak tu bukan itu saja, dah bernama, dah berupa-rupa lagi, bermacam-macam. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak semasa antara azan dan iqamah. Mudah-mudahan segala doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita perlu panjatkan, ambil kesempatan dalam masa-masa mustajab doa ni. Hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan dalam bab keutamaan berazan ni, termasuklah segala doa-doa yang diajarkan kepada kita. Ada 2 doa tadi yang kita sudah baca, dan juga cara bagaimana kita nak menjawab semula setiap baris azan yang kita dengar tu. Jadi kita boleh juga ambil peluang untuk kita mengamalkannya. Jadi caranya macam mana tadi? Jika azan Allah akbar, Allah akbar, ikut balik Allah akbar, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, ikut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, macam balik Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalaulah kita kemudian misalnya setelah kita baca azan, kemudian kita boleh doa antara azan tu. Dan bacalah doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
Kita boleh sambung lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Tu ulang balik. Kemudian kita berdoa, antaranya apa yang kita nak panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan kat dunia pun kita minta kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan juga di akhirat yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kita daripada api neraka. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa yang mudah untuk kita baca, yang mencangkupi banyak sekali kelebihan. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita dan juga anak cucu kita termasuk orang-orang yang mendirikan solat. Kemudian kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Terbacakan mudah-mudahan kita dan juga pasangan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, dan zuriat kita, zuriatina qurrata ayun, pemata hati kita ni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang terbilang orang-orang yang sentiasa dekatkan diri kepada solat dan juga agama. Kemudian lagi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, sebagaimana mereka tu mengasihi kami semasa kami masih kecil. Itu doa-doa yang boleh kita panjat. Dan juga boleh juga kita baca doa misalnya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima. Itu semua boleh kita rangkumkan waktu kita baca doa antara azan dan juga qamat. Kemudian masuk qamat, kemudian ada baca qamat yang diajarkan kepada kita juga. Kalau kita boleh baca aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas solihin. Itu saya selalu baca juga selepas qamat, sebelum kita start solat. Aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas solihin. Selagi kita mendirikan solat, selagi mana masih ada lagi nyawa ni, iaitu selagi mana ada langit dan bumi ni, madamatis samawati wal ard, selagi mana ada bumi ni kekal, begitulah kita akan mendirikan solat ni. Wa ja'alani minas salihin. Kalau saya sembahyang seorang, saya akan membaca wa ja'alani minas salihin, dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Dan kalau saya ada dengan anak-anak, saya akan wa ja'alana minas salihin. Jadi saya minta kepada Allah untuk semua yang ada kat situ, jadikan mereka orang-orang yang soleh, insya-Allah. Begitulah cara-cara yang boleh kita amalkan waktu kita sebelum kita masuk ke dalam solat. Mudah-mudahan perkongsian pada kali ini memberi banyak manfaat kepada semua yang hadir, yang dapat mendengar diskusi kita tentang keutamaan azan, iaitu terdapat dalam bab 186 kitab Riyadhus Salihin kita, insya-Allah. Saya akhiri dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.